Imamat bab 8. Tuhan berfirman kepada Musa, "Bawalah Harun beserta anak-anaknya, juga pakaian-pakaian imam, minyak tabis, lembu jantan bagi korban penghapus dosa, 2 ekor domba jantan, dan bakul berisi roti tidak beragi. Lalu suruhlah semua umat berhimpun di hadapan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berhimpunlah seluruh umat di hadapan pintu kemah pertemuan. Kata Musa kepada umat itu, "Inilah yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Musa membawa Harun dan anak-anaknya ke hadapan, lalu dibasuhnya mereka dengan air. Dia memakaikan tunik, mengikatkan ikat pinggang, dan mengenakan jubah pada Harun, kemudian mengenakan baju efod, serta mengikatkan tali pinggang yang siap dengan hiasannya pada baju efod itu, lantas baju efod itu terikat pada tubuhnya. Dia pun memasangkan penutup dada Harun, serta meletakkan Urim dan Tumim di sebelah dalam penutup dada itu. Dikenakannya pula serban di kepala Harun, dan di sebelah depan serban itu disematnya perhiasan emas, yaitu mahkota yang suci, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seterusnya Musa mengambil minyak tabis, lalu mengurapi kemah suci, serta segala sesuatu yang ada di dalamnya, dan menyucikan semuanya. Dia memercikkan sebahagian daripada minyak itu 7 kali ke atas mazbah, lalu mengurapi mazbah itu beserta segala peralatannya, juga bejana pembasuhan dengan kekakinya, untuk menyucikan semuanya. Dia mencurahkan sebahagian minyak tabis itu ke atas kepala Harun, lalu mengurapinya demi menyucikannya. Setelah itu, Musa membawa anak-anak Harun ke hadapan, lalu mengenakan tunik, mengikatkan ikat pinggang, dan melilitkan ikat kepala pada mereka seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lembu jantan bagi persembahan korban penghapus dosa dibawanya ke hadapan, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Selepas lembu itu disembelih, Musa mengambil darah lembu itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk di sekeliling mazbah dengan jarinya, lantas menyucikan mazbah itu. Baki darah itu dicurahkannya ke kaki mazbah, sehingga mazbah itu ditabiskan dengan upacara pendamaian yang diadakan itu. Musa mengambil semua lemak yang melekat pada isi perut lembu itu, umbai hatinya, dan kedua-dua buah pinggang dengan lemaknya, lalu dibakarnya semua itu di atas mazbah. Tetapi lembu jantan itu serta kulit, daging, dan kotorannya dibawa keluar dari perkemahan, lalu dibakar habis, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Kemudian Musa membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan mereka di atas kepala domba jantan itu. Sesudah domba itu disembelih, Musa memercikkan darahnya ke sekeliling mazbah. Apabila domba jantan itu sudah dipotong kepada beberapa potongan, Musa pun membakar kepala domba itu, potongan-potongannya dan lemaknya. Isi perut dan kakinya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mazbah sebagai korban bakaran yang keharumannya meredakan serta dipersembahkan kepada Tuhan sebagaimana yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian Musa membawa domba jantan yang kedua, yaitu domba jantan korban pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan mereka di atas kepala domba jantan itu. Sesudah domba itu disembelih, Musa mengambil sebahagian daripada darahnya dan membubuhnya
pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanannya, serta pada ibu jari kaki kanannya. Kemudian anak-anak Harun dibawa ke hadapan, lalu Musa membubuh sebahagian daripada darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan mereka, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Setelah itu, Musa memercikkan baki darah itu ke sekeliling mazbah. Musa mengambil lemaknya, ekornya yang gemuk, semua lemak yang melekat pada isi perutnya, umbai hatinya, kedua-dua buah pinggang dengan lemaknya, dan paha kanannya. Daripada bakul berisi roti tidak beragi di hadapan Tuhan itu, Musa mengambil sebuku roti tidak beragi, sebuku roti yang dicampurkan minyak, dan sepotong kue tipis, lalu meletakkan kesemuanya di atas lemak serta paha kanan domba tadi. Maka semua itu diletakkannya di telapak tangan Harun serta anak-anaknya, lalu diunjukkan sebagai persembahan unjukan untuk Tuhan. Kemudian Musa mengambilnya daripada telapak tangan mereka, lalu membakarnya sebagai korban bakaran di atas mazbah. Itulah korban pentabisan dan keharumannya meredakan, yakni suatu korban yang dibakar bagi Tuhan. Lalu Musa mengambil dada domba itu dan mengunjukkannya sebagai persembahan unjukan untuk Tuhan, dan itulah bahagian Musa daripada domba jantan korban pentabisan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa juga mengambil sebahagian daripada minyak tabis dan sebahagian daripada darah yang ada di atas mazbah, lalu memercikannya pada Harun serta pada pakaiannya, juga pada anak-anaknya serta pada pakaian mereka. Demikianlah dia mentabiskan Harun dan menyucikan pakaiannya. Begitu juga anak-anaknya dan pakaian mereka. Kata Musa kepada Harun serta anak-anaknya, Rebuslah daging ini di depan pintu kemah pertemuan. Lalu makanlah di situ bersama-sama roti yang ada dalam bakul persembahan pentahbisan, seperti yang aku perintahkan dengan berkata, Harun dan anak-anaknya berhak memakannya. Apa-apa yang tersisa daripada daging dan roti itu harus kamu bakar habis. Jangan kamu beranjak dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari sampai genap hari pentahbisan kamu. Kerana Tuhan akan mentahbiskan kamu selama 7 hari. Tuhan telah memerintahkan agar kamu melakukan apa yang telah dilakukan pada hari ini, demi pendamaian bagi dirimu. Hendaklah kamu kekal berada di hadapan pintu kemah pertemuan, siang dan malam, selama 7 hari, dan memegang teguh kewajipanmu terhadap Tuhan, supaya jangan kamu mati, kerana demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala hal yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa itu.